Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba yang macam mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dalam kehidupan dunia dia. Tuan-tuan, dalam ayat ini sepatutnya bila Allah Ta'ala tujukan kepada manusia yang melampaui batas, pastinya selayaknya digunakan istilah pendosa, si keji. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan bahasa yang sangat lemah lembut terhadap hamba dia yang melampaui batas. Allah Ta'ala panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang pernah melakukan dosa. Siapa? Kita, saya dan tuan-tuan semua buat dosa, dan kita pernah melampaui batas dalam hidup kita. Kita pernah tergelincir. Maka Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya bagi tahu kepada hamba-hamba dia, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sesekali kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, hari ini kita berada dalam rahmat Allah, iaitu Ramadan. Bermalam pula malam ni, malam ganjil, malam ke-25, malam Jumaat pula. Mudah-mudahan malam ini kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Apa tujuan Allah Ta'ala bagi Ramadan? Thumma atimul lail. Ramadan itu, tuan-tuan, Allah datangkan package. Bukan sahaja puasa, tapi di dalamnya ada keampunannya. Sebab tu bila masuk Ramadan, tuan-tuan, tidak dimulakan dengan sahur. Masuk satu Ramadan je sahur dulu, dah. Masuk Ramadan, Allah mulakan dulu dengan apa? Tarawih. Maksudnya Ramadan itu datangnya package. Bukannya puasa lapar dahaga, tapi malam pun bukannya hidup untuk apa? Kerana orang beriman, dia berharapkan keampunan Allah. Jadi Ramadan ni package, dalamnya ada qiyamul lail, ada sebagainya untuk hasil ampun tu. Jadi insya-Allah kita tadabbur surah Az-Zumar ayat ke-53 menggambarkan salah satu sifat Asmaul Husna, sifat kecantikan Allah, iaitu Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi Allah bagi tahu, hambaku, mu jangan putus asa. Kerana apa? Innallah, Allah berjanji dan Allah menegaskan, yaghfirudz dzunub, dia Maha Pengampun. Jami'a, kesemuanya. Tak kira lah apa pun, tapi Allah Maha Pengampun dosa kesemuanya. Lagi sekali Allah menegaskan, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia sifat ghafur rahim, hambanya diampunkan dosa hambanya, juga rahim, yang sangat-sangat mengasihi hamba-hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis riwayat Al-Qudusi, yang mana hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia suka bawa perumpamaan. Kalau kita baca Quran, tadabbur Quran, kita mengaji Quran, belajar, pastinya kita akan banyak melihat Allah Ta'ala bawa datang ibarat atau perumpamaan supaya kita berfikir. Maka dalam hadis kudusi ini juga Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Apakah yang Allah Ta'ala suruh kita berfikir? Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku. Lagi sekali Allah Ta'ala guna bahasa yang indah. Hamba-hambaku, lau balaghat zunubaka anisama, engkau buat dosa, dan dosa yang engkau buat Allah umpamakan apa? Seperti mana luasnya langit. Allah bawa benda yang paling luas dia cipta dalam dunia ni, langit. Yang dunia lah, syurga memang lagi luas, tapi nak bagi tahu sekarang, wahai hambaku, engkau buat dosa. Dosa yang engkau buat Allah umpamakan seperti mana luasnya langit. Langit ni luas, tuan-tuan. Tingkat satu pun kita tak tahu mana hujungnya. Walaupun hari ini kecanggihan teknologi bagi kita hebat macam-macam, pun tak tahu, tak boleh sukat kat mana luasnya langit. Itu baru tingkat satu, ni ada 7.
Allah gambarkan, hamba-Ku, engkau datang kepadaku dalam keadaan dosa yang kau bawa ni seluas langit. Allah, dosa apa tu tuan-tuan? Mungkinlah bangun pagi dia breakfast, kita minum kopi, dia minum arak, mungkinlah. Lepas tu berzina. Lunch minum arak pula, berzina pula. Mungkinlah hari-hari dia buat gitu. Itu pun saya rasa tak sampai seluas langit. Tapi Allah gambarkan, ni kau datang kepadaku dalam keadaan dosa yang sangat banyak, thumma astaghfartani, dengan ikhlas engkau kembali kepada aku, wahai Allah, dengan nada yang paling menyesal, wahai Allah, ampunkan dosa-dosaku. Apa kata Allah dalam hadis ini? Ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan dosa kau, kata Allah. Menunjukkan kasih Allah pada kita. Dosa yang kita buat seluas langit, tapi keampunan Allah, kasih Allah lebih luas daripada luasnya langit. Allah. Lagi-lagi benda ni ada dekat Ramadan sekarang. Allah Ta'ala nak offer keamaafan dia. Wafartu laka fala ubali, dan Allah Ta'ala tak peduli akan dosa silam kau. Tuan-tuan, kita kat rumah ada isteri, betul tak? Isteri kita bulan Ramadan dia paling perform. Kita bangun pagi, dia dah bangun dulu sebelum kita bangun. Kejutkan kita, pergi, bang, bangun bang, masjid buat kain mulai pukul 4. Dia kejutkan kita, gosok baju ni bang, wangi-wangi pakai, menghidupkan malam seperti mana menghidupkan hari Jumaat. Ini amalan salafus soleh. Malam ni insya-Allah kiam mulai, berwangi-wangian kita, pakai cantik, insya-Allah dapat kiam mulai. Lepas tu pula dia sediakan pula sahur untuk anak-anak. Kita balik semayang subuh tu nak pergi kerja, dia siapkan pula anak-anak nak pergi sekolah. Sibuk dia. Tengok ujung bulan gaji kita tak berapa nak ada. Abang boleh tak saya kerja nak bantu ekonomi abang? Apa lah. Dia pergi kerja, balik kerja, jam lagi. Balik dah sampai rumah, siapkan pula makanan berbuka. Satu hari tu berperform bini kita ni, berkhidmat. Tiba-tiba kebaikan yang dia buat ni 10 kebaikan. Satu hari tu dia buat kita sakit hati. Adalah sekali kita balik rumah, dia lambat buka pintu pagar. Sekali tu je. Kita punya marah ni tuan-tuan. Kita ni 10 kebaikan bini kita buat, tiba-tiba sekali je dia buat jahat, buat kita sakit hati. Kita akan pandang yang mana? Yang kebaikan dia tu ke atau hak jahat tu? Sekali tu manusia dia akan tengok hak jahat tu, dia akan ingat hak tu yang paling ingat. Macam itulah kita. Ada kawan yang baik dengan kita daripada kecil sampai besar, tiba-tiba hutang tak bayar. Sekali tu je. Hak tu yang kita ingat. Ini manusia. Tapi Allah yang mempunyai sifat Ghaffar, dia bagi Ramadan ni tujuannya Allah Ta'ala tak pandang pun ni dosa hak banyak ni seluar langit dalam hadis ni. Tetapi yang Allah Ta'ala pandang taubat kita itulah, sekali itulah yang Allah pandang. Inilah kasih Allah kepada hamba-hambanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Kita diberi masa 20 minit, memang saya fokus waktu je. Aznabtu zamban ya Rab. Nabi cerita kepada sahabat. Bila sahabat dengar Nabi nak cerita ni, dia excited, pasang telinga, sungguh-sungguh dengar. Dan kisah ini menggambarkan sifat Ghaffar Allah. Yaznabtu zamban ya Rab, seorang hamba yang menyesal. Kemudian faghfirli ya Allah, dia mengadu kepada Allah, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Aliman abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudh bidhunub. Kata Allah, hamba ni dia tahu dia memiliki Tuhan iaitu Allah yang ada dua pilihan. Nabi cerita bila kita minta ampun, Allah ada dua pilihan. Pilihan yang pertama apa dia? Yaghfiru dhunub, dan Allah Ta'ala boleh ampun dosa kita. Dan Allah ada pilihan yang kedua, apa dia? Wa ya'khudh bidhunub, hukum kita terus. Umat terdahulu, ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila umat dulu buat dosa, Allah bayar cash, Allah terbalikkan bumi, Allah bagi banjir. Tapi umat Nabi Muhammad ni, sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ni, bila kita minta ampun, Allah ada dua pilihan. Boleh je Allah bagi petir kita, petir terus.
Tapi Allah Ta'ala tak ambil sifat itu kerana Allah sifatnya Ghaffar, iaitu ampun dosa dia. Nabi cerita lagi sekali, hamba yang sama tergelincir buat dosa yang sama pula. Tadi dah bertaubat kan? Dia berzina, contohlah dosa zina. Ya Allah, ampun dosa aku. Ni menangis ni, ikhlas. Dah sedar, buat lagi 2 kali dosa yang sama. Ni Nabi cerita. Hamba yang sama buat dosa yang sama berturut-turut. Aznabtu dzamban, dia menyesal pula kali kedua. Faghfirli, dia minta ampun. Kita tengok apa kata Nabi dalam hadis ni. Aliman abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub. Hamba ini dia tahu dia memiliki Tuhan, iaitu Allah yang boleh ampun dosa dia juga hukum dia. Kali kedua tuan-tuan, dosa yang sama hamba ini buat. Saya nak tanya, Allah ampun ke hukum? 2 kali ni Nabi kata Allah ampun dosa dia. Allah, sifat Ghaffar Allah. Nabi cerita lagi, orang yang sama, hamba yang sama tergelincir melakukan dosa yang sama 3 kali berturut-turut, buat lagi dosa zina. Allah, manusia kan, gagal. Lalu dia menyesal, aznabtu dzamban faghfirli, 3 kali. Lalu apa kata Nabi? Aliman abdi anna lahu rabban, bila dia ikhlas menangis, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku. Apa kata Nabi? Dia ini tahu dia ada Tuhan yang boleh hukum dia, juga boleh ampunkan dosa-dosanya. Kali ketiga tuan-tuan, Allah hukum ke atau ampun? Ampun. Betul adik, menunjukkan bahawa sifat Ghaffar Allah, walaupun 3 kali berturut-turut buat dosa. Allahu Akbar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampai bilakah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa hamba-hambanya? Sampai bila? Lalu Nabi sebut pada 2 keadaan. Yang pertama, insya-Allah mungkinlah kita tak akan lalui keadaan pertama. Apa dia? Hatta tatla'u syamsu ila maghribiha, bila berlakunya tanda besar kiamat, iaitu matahari terbit daripada barat. Ketahuilah hari ini pintu yang paling luas adalah pintu taubat, lebih luas daripada langit. Pintu ini akan ditutup oleh Allah apabila terbitnya matahari daripada barat. Waktu itu menangis keluar air mata darah sekalipun. Ya Allah, ampun dosa aku. Tak ada peluang dah masa tu. Tak ada peluang dah. Dan keadaan yang kedua disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni confirm kita lalui. Apa kata Nabi apabila nyawa seseorang itu sampai di kerongkong? Bagaimana diceritakan oleh Allah yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun dia beriman. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, waktu bila nyawa di kerongkong Fir'aun. Amantu billah, wahai Allah, aku beriman kepadamu. Baru nak beriman, Allah menempelak. Baru kau beriman, baru nak beriman, Allah menempelak Fir'aun. Akhirnya tak diterima taubatnya kerana nyawa sudah sampai di kerongkong. Tuan-tuan, inilah 2 keadaan. Menangis air mata darah sekalipun, Allah Ta'ala dah tutup pintu keampunannya. Maka saya nak mengakhiri kuliah saya ini dengan 3 ayat daripada surah Nuh yang berkaitan dengan sifat Allah, iaitu Ghaffar. Buka ayat ke-10, ayat ke-11, ayat ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada umatku, siapa? Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Nuh, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, falabisa alfasanatin illa khamsina ama. Aku beri umur Nabi Nuh ni 1000 tolak 50. Berapa tahun? 950 tahun. Panjang umurnya. 900 tahun. Berdakwah ratus-ratus tahun. Umat dia degil, sehingga Nabi Nuh pernah berasa malu di hadapan Allah kerana yang ikut Nabi Nuh hanya 80 orang. Ada riwayat mengatakan 83. Ratus tahun ni berdakwah ni. Nak kata ikhtiar, usaha tu usaha kita, tapi hidayah tu bukan kerja kita. Ya, begitu juga kepada AJK yang berusaha nak tarik orang mari masjid. Sama juga, muka sama juga. Jangan putus asa. Ikhtiar, usaha kita, kerja kita. Allah tak tanya hak mari tu mari ke tak? Allah tanya, mu buat kerja ke tidak? Jadi itulah Nabi Nuh. Bila degil sangat umat dia ni, akhirnya Nabi Nuh buat satu tawaran yang sangat hebat.
Fakultu astaghfiru rabbakum, wahai hamba-hambaku, kata Allah, minta maaf, wahai umatku, fakultu astaghfiru, istighfarlah kamu kepada Allah. Itu yang di-offer oleh Nabi Nuh kepada umat dia. Kerana apa? Innahu kana ghaffara, kerana Allah itu Maha Pengampun. Ghaffara di sini ada dua maksud. Maksud yang kedua adalah Allah Ta'ala menutup keaiban kita. Bila kita istighfar, yang pertama kelebihan, confirm Allah ampun. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Hari ini dah menjadi kegilaan tuan-tuan, remaja atau influencer yang mengejar followers di TikTok, like dan sebagainya. Mendedahkan aib sudah menjadi kebiasaan, normalisasi dalam kehidupan masyarakat kita. Sedangkan aib ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, Allah akan tutup aib dia di dunia di akhirat. Menggambarkan tutup aib saudara pun disuruh, apatah lagi menutup aib sendiri. Istighfar kelebihan yang Nabi Nuh offer kepada umat dia. Istighfar, Allah ampun dosa kita, Allah Ta'ala tutup aib kita. Yang seterusnya, ayat yang ke-11, yursilis samaa alaikum midrara. Allah Ta'ala datangkan hujan yang sangat lebat, sangat banyak, yang mana hujan itu tidak memudaratkannya. 3. Dan yang keempat, wayumditkum wayumditkum bi amwal. Tuan-tuan, kalau kita buka media sosial kan, berapa ramai hari ni peniaga yang mengeluh sale tak ada, nak raya dah, satu line baru jual baju Melayu, baju raya, macam-macam ujian. Apa kata Nabi Nuh kepada umat dia? Mu istighfar, Allah ampun dosa kamu, Allah tutup aib kamu, Allah berikan hujan. Wa yumditkum bi amwal, dengan istighfar juga Allah perbanyakkan rezeki kamu, memperluaskan rezeki kamu. Tuan-tuan, subhanallah, tahun 2019 saya pergi umrah. Masa tu saya jadi mutawif. Dan itulah, sepanjang jadi mutawif, itulah pengalaman yang paling dahsyat. Sebab apa? Diiringi oleh TV1, RTM pun ikut sekali. Sebab jemaah saya masa itu special, kerana di kalangan mereka itu OKU. Jemaah kali tu kita bawa keluarga, 40 keluarga, yang mana keluarga semua ada ahli keluarga yang sakit, ada yang lumpuh, ada yang OKU. Memang cabaran. Jadi sangat penat. Waktu tengok orang beribadah dalam keadaan sakit-sakit ni, macam-macam ni, Allah, saya berdoa depan Allah, ya Allah, jemputlah aku pergi haji waktu aku sihat dan muda. Itu doa saya masa tu 2019. Dan Allah makbulkan pada tahun 2023, tahun lepas. Allah telefon, ada seorang tu telefon, ustaz dah pergi haji belum? Saya kata belum. Dah daftar haji belum? Saya kata dah. Saya pun pergilah tabung haji. Pergi rupanya tak daftar lagi. Allah, akaun dah ada, akaun bank, akaun tabung haji ada, tapi belum daftar. Dulu saya ingat bila buka akaun tabung haji automatik daftar, rupanya tidak. Dah belum daftar, nak buat rayuan macam mana? Tak boleh lah. Lepas tu bila dah daftar, contoh saya pergi 2023, sekurang-kurangnya saya kena daftar 2018, 5 tahun sebelum tahun saya nak pergi tu. Kalau siapa yang nak buat rayuan tahun ni 2024, dia kena daftar selewat-lewatnya 2019 sebelum. Kalau selepas atas 2019 tak boleh dah. Jadi kecewa lah saya, tak dapat pergi tahun lepas. Tapi Allah Ta'ala mampukan juga sampaikan saya walaupun saya baru daftar. Pergi juga, orang ni sponsor juga. Saya pergi dengan Zahafiz Travel. Pergi lah. Waktu pergi tuan-tuan, orang kirim doa. Memang masa tu kalau buat siapa nak doa kirim, memang top 1 yang paling banyak kirim doa adalah, ya ustaz, saya dah kahwin lama dah tapi tak dapat zuriat. Doa ni paling popular, sangat popular. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try lah, pergi umrah, WhatsApp lah siapa-siapa, atau buat dekat Facebook, buat status, siapa nak kirim doa, boleh. Ramai top 1 yang diuji kahwin tak ada anak. Kita tengok apa Nabi Nuh offer kepada umat dia.
wa yumditkum bi amwal. Yang kelima, kelebihan istighfar, wa banin. Dengan sebab istighfar Allah Ta'ala akan memperbanyakkan zuriat kamu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, contoh saya dengan Tok Imam. Saya kerja dengan Tok Imam Saya ni memang malas pergi kerja lambat. Lepas tu pula banyak konten, curi tulang. Saya pun pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, aku minta maaf. Oh, kau minta maaf ya? Okeylah, oleh sebab kau minta maaf, aku bagi kau double gaji tahun ni, bonus. Bulan raya double. Ada tak majikan macam tu? Majikan gila buat, tuan-tuan. Tapi Allah ni, umat Nabi Nuh ratus tahun degil, lawan. Tiba-tiba dengan istighfar, taklah buat dosa. Dengan istighfar Allah bagi pula 5 kelebihan. Allahu Akbar. Ini maksud Ghaffar. Kasih Allah, Maha Pengampunnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka rugilah siapa yang diberi Ramadan ada package Ghaffar. Allah nak ampun dosa kita tapi tak dapat keampunan Allah, maka kitalah hamba yang paling teruk, paling malang dalam dunia ni. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kejar keampunan Allah, itu harapan bagi orang yang beriman. Dan untuk akhirnya tuan-tuan, ada sekolah Kafa. Nama sekolah ni Kafa Ar-Rahman Pelangi. Di belakang dekef tu, dekat Damansara, ada flat lebih kurang 5 blok. Bawah tu ada Kafa. Guru besar dia telefon saya, Ustaz, minta tolong boleh? Boleh. Tolong cari dana untuk kami, Ustaz. Dia ada guru rakyat, tuan-tuan. Guru rakyat dia gaji sebulan RM500. Saya kata, biar betul. Betul, Ustaz. Ada gaji 500 duduk bandar Damansara pula tu. Lepas tu, Ustaz, banyak yuran tertunggak. Berapa? 6,000 setahun tertunggak. Allah, tak mampu nak bayar. Lepas tu kos operasi lagi, nak bayar duit api, duit air. Lepas tu ada bangunan yang rosak, paip pecah, macam-macam masalah sekolah tu. Jadi dia minta tolong saya untuk yang cari dana, untuk bantu dua lah. Yang pertama duit raya untuk guru rakyat tu, yang RM500 sebulan tu. Saya dengar pun kesian, tuan-tuan. Yang kedua untuk perbaiki kos kerosakan, dan yang ketiga untuk bantu kos operasi sekolah itu. Jadi Abang Man Janggut sudah sediakan tabung di belakang, dan siapa yang nak nombor akaun bolehlah jumpa saya. Selepas tu saya bagi nombor akaun sekolah tu, insya-Allah. Minta maaf terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.